Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma ba'd. Ayat yang ke-26 dalam surah Al-Baqarah. Sama-sama kita bacakan ayat-ayat ini. Mudah-mudahan kita mendapat pelajaran pahala daripada bacaan dan kita juga akan mendapat mengambil panduan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك
فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu membuat perumpamaan seperti nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahawa perumpamaan itu benar, datang daripada Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Iaitulah orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerosakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, dua ayat yang kita baca ini adalah sambungan daripada ayat-ayat yang sebelum daripada ini, di mana Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahawa perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran ini mempunyai tujuan-tujuan yang tertentu, membawa makna-makna yang tertentu, mempunyai hikmah-hikmah yang tersendiri yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dimuliakan Allah, Allah Ta'ala menyebut ayat yang ke-26, Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu membuat perumpamaan seperti nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu. Maksudnya tuan-tuan sekalian, di waktu turunnya ayat ni, dia ada sebab turun dia. Waktu turunnya ayat 73 ayat 73 surah yang ke-23 surah Al-Hajj, yang di dalamnya Allah menerangkan bahawa berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak dapat membuat lalat sekalipun mereka kerjakan, mereka pakat bersama-sama. Dan turunnya ayat yang lain di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-41. Di dalam ayat itu Allah Ta'ala menerangkan pula
tentang kelemahan-kelemahan yang ada pada berhala yang mereka jadikan sebagai Tuhan atau sembahan-sembahan mereka oleh orang-orang musyrik ini sebagai pelindung, dan seperti mana lemahnya ataupun betapa tidak kuatnya sarang laba-laba, sarang laba. Jadi tuan-tuan sekalian, dikatakan ayat ini menjelaskan tentang perumpamaan-perumpamaan itu. Perumpamaan ini tuan-tuan sekalian banyak dalam Quran. Dalam Quran ni banyak perumpamaan. Ada perumpamaan-perumpamaan yang besar-besar. Ada perumpamaan yang kecil-kecil. Ada perumpamaan untuk orang-orang yang beriman. Ada perumpamaan untuk orang-orang yang ingkar, orang yang kafir. Jadi perumpamaan ni dalam bahasa Melayu pun ada. Orang kata bodoh macam lembu. Perumpamaan tu. Jadi kita dah payah cakap banyak. Orang kata faham lalu kata bodoh macam lembu. Maknanya orang tu kita cakap biasa. Maknanya tuan-tuan sekalian, dengan buat perumpamaan kita orang dah payah cakap banyak. Mana orang faham dah bodoh tu setara mana. Bodoh setara mana tu orang faham dah. Dalam Quran pun gitu juga. Tujuannya Allah Ta'ala buat perumpamaan ni yang merupakan satu uslub atau cara Allah Ta'ala nak memberi faham kepada umat atau masyarakat pada masa itu dengan cara yang mudah. Dak ayah terang panjang-panjang. Faham? Banyak. Contohnya Allah Ta'ala kata apa? وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah Ta'ala buat perumpamaan. Dia kata apa? Sesungguhnya banyak dalam kalangan jin dan manusia ini dicampurkan ke dalam neraka jahanam. Kerana apa? Kerana mereka punya hati tapi tak guna untuk memahami. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yun, ada mata tapi tak melihat. Bukan kerana tak ada mata. Ada mata. Tapi mata itu tidak berfaedah bagi dia bagi melihat kebesaran Allah. Mereka ada telinga tapi la yasma'una biha. Mereka ada pendengaran, ada telinga tapi tak guna. Bukan kerana mereka pekak. La yasma'una biha, mereka tidak mendengar dengannya. Telinga tak pakai agak, ada tapi tak guna untuk mendengar ayat-ayat Allah. Allah Ta'ala kata hak lagu ni ulaika kal an'am, mereka ni macam binatang. Orang kata ustaz apa kita semua kata orang binatang. Dah Allah Ta'ala khabar. Kalau mu ada sifat gitu binatang lah. Macam binatang lah Allah Ta'ala khabar gitu. Kalau mu dah erti bahasa malah ni pakai juga. Dan ni ayat Quran ni. Saya tak khabar lain. Ini salah satu baru perumpamaan. Allah Ta'ala kata gitu. Jadi jangan gitu tuan sekalian. Kita bila Allah Ta'ala khabar, kita biar perhati molek sikit. Sebab kalau tidak, kita seperti apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala. Binatang ni lagu mana tuan sekalian? Binatang kali tengok saya orang, dia kenal. Dia tak kenal, dia faham ke? Dia dengar kita ambak, kita ambak. Lagi betul, patut mari. Mari pula dah erti bahasa tu. Dia ada hati tak? Ada hati boleh makan. Tapi tak boleh fikir. Dah kita tak suka lagu tu.
Kalau hak ni tak erti bahasa macam Allah Taala sebut tu, ulaika kal an'am, mereka macam binatang. Itu perumpamaan dia. Bahkan Allah Taala kata bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat. Kembang buat tak erti. Quran kata gitu, Nabi kata gitu, kita buat tak erti bahasa juga. Allah Taala kata macam binatang. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bal hum adall ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, kita tak mahu jadi gitu. Allah Taala khabar tu, berasa tak kita? Ke tak berasa? Tak berasa, berat benar kita. Nah, Allah Taala khabar kita, dan Allah Taala kata orang hak jenis lagu ni sifat dia macam binatang. Macam binatang tu orang panggil perumpamaan. Ada Allah Taala sebut dalam Quran seperti seperti himar keldai. Dak ajar dengar suara keldai. Ajar dengar suara keldai. Kalau pergi Mekah pun tak dengar kalau keldai, tak dengar. Sebab keldai dak jumpa kat Mekah. Dulu adalah learning kalau pergi Mekah, pergi kat ular kat tu je tak jumpa. Suara keldai ni udah. Tapi kita bukan nak cerita suara ni. Suara bahagian suara ada ke? Pak suara tu Allah Taala sebut apa? Waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Ini disebut dalam surah Luqman. Allah Taala kata lunakkan suaramu, tahan suaramu. Okey, mun jangan cakap lebih kurang, mun jangan tepik, jangan melolong, jangan buat lebih kurang hak tempat-tempat ada betul. Sesungguhnya seburuk-buruk suara keldai. Allah Taala buat perumpamaan suara hak yang uduh, teriak ikut dam, teriak hak dak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, aduk melaung wa mu macam ke suara keldai suaramu. Uduh. Suara keldai ni uduh bunyi, saya nak ajuk pun dak erti kau. Dengar rajin. Buka dalam YouTube dengar. Tulis je suara keldai. Dia dengar bunyi. Tu. Dan Allah Taala buat perumpamaan yang lain. Allah Taala buat perumpamaan keldai ke? Masaluhum masalul ladina humilut Taurah thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Allah Taala sebut perumpamaan orang-orang yang memikul kitab. Memikul kitab ni maknanya orang yang berilmu. Dia maksud sini tuju zaman Nabi hari itu kepada orang Yahudi. Sebab orang Yahudi ni digelar sebagai ahli kitab. Zaman sekarang perumpamaannya orang yang reti Quran, reti hadis, tapi buat tak reti bahasa. Dia tak ambil tanggungjawab. Dia tak beramal. Dia tidak menyampaikan. Dia menyembunyikan. Dia membiarkan saja ilmu yang ada pada dia. Ilmu tidak berguna, ada pada dia tapi tak pakai. Boleh jadi untuk kalau orang tanya jawab. Boleh jawab tapi tak beramal. Perumpamaan orang yang seperti ini kamasalil himar, seperti keldai yahmilu asfara, keldai yang letak kitab atas belakang dia. Dia orang dulu dia letak macam-macam barang atas belakang keldai ni. Sebab keldai ni alat pengangkutan kenderaan. Jadi dia letak kitab atas belakang keldai. Ada yang letak kitab. Jadi letak kitab tu guna tak pada keldai tu kitab? Tak guna sikit abuk keldai. Dia kata orang Yahudi, orang yang berilmu, yang tidak beramal dengan kitab, yang tidak ikut panduan-panduan yang ada di dalam kitab, tak kiralah kitab Taurah, kitab Injil, kitab Quran, maka dia seperti keldai. Uduh keldai. Tu. Jadi tuan-tuan sekalian, begitu Allah Taala buat.
Ada Allah Ta'ala buat macam labah-labah. Saya sebut tadi ya. Labah-labah. Labah-labah ni adalah kan masalul ladzi natakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadat baita inna awhanal buyuta labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Ni Allah Ta'ala buat umpamaan. Perumpamaan orang-orang yang mengambil Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, berhala-berhala, manusia, pokok besar, tak kira lah apa saja yang dia besarkan selain daripada Allah. Okay? Dia jadikan Tuhan, dia jadikan sembahan, dia agungkan selain daripada Allah. Kamathalil ankabut, seperti laba. Orang laga kena ada laba. Nah, dia panggil laba-laba. Orang lagi panggil Spiderman. Spider. Spider. Tak kira lah tuan-tuan sekalian. Sarang laba tu, kamathalil ankabut ittakhadat baita, seperti sarang laba-laba. Sarang laba. Allah Ta'ala kata apa? Wa inna awhanal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Sesungguhnya selemah-lemah sarang ialah sarang labah kalau mereka tahu. Kita tengok sarang labah. Kalau ada masjid laga bersih tak ada. Tengok rumah kita pula balik tengok sarang labah rumah kita. Sarang labah tu, tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok sarang labah duduk di luar lah senang. Duduk di pokok. Di pokok nampak jelas lagi. Di pokok dia apa ke, sarang laba ni dia tak terlindung daripada hujan, dia tidak terlindung daripada panas. Betul tak? Tak terlindung. Lepas tu hak lekat dengan dia nya nyamuk. Nyamuk lekat lah seekor dua. Tapi kalau burung ciok terbang, burung ngobok ke, sarang laba tu tak jadi benda. Kenapa? Tak erok nak ayat. Nak ayat gitu lah. Orang yang mengambil apa benda ni Tuhan-Tuhan atau menjadikan yang lain daripada Allah sebagai pelindung, tempat dia bergantung, maka dia tidak guna sikit pun. Sebab apa? Dia tergantung pada tempat yang lemah, tempat yang tak kuat. Tu sarang laba dah kuat, tapi dia gantung situ. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala buat perumpamaan. Ada perumpamaan hak baik. Tu nampak perumpamaan tu, perumpamaan kepada orang-orang yang ada perumpamaan yang baik. Allah Ta'ala sebut apa? Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ni perumpamaan. Kan mudah kita faham tak? Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah seperti satu biji benih. Daripada biji benih itu ditanam, dia tumbuh pokok selat. Daripada pokok tu tumbuh keluar 7 takar. Sebiji benih tadi tumbuh dia keluar 7 takar. Setiap takar ada 100. Allah menggandakan lagi lebih daripada itu bagi sesiapa yang dia kehendaki, dan Allah itu lagi maha luas kurniaannya, lagi maha mengetahui. Mudah kita faham tak? Allah untung kita keluar seria pada jalan Allah. Daripada seria dia bertambah menjadi 7. Tiap-tiap 7 tu ada 100. Maknanya kalau kita seria
kita akan digandakan sehingga RM100. Serial RM1 silap RM100 lain. Kalau kita beri RM1, RM100. Setiap taka ada 7 taka, RM700 dengan RM1 kita bagi pada jalan Allah. Mudah tak faham? Mudah lah. Allah Ta'ala nak suruh kita faham oleh besarnya pahala kita sedekah pada jalan Allah, wisa je. 700 kali ganda kita boleh. Mudah kita faham. Allah Ta'ala. Kita pun rasa semangat, seronok. Api kedekut macam seronok saja je lah. Tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Ada perumpamaan yang Allah Ta'ala sebut macam ke lalat dalam surah. Ada macam lalat. Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladhina tad'una min dunillahi la yakhluquna Zubaba walau ijtama'una. Kiralah tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut sini berkaitan dengan lalat. So Allah Ta'ala buat perumpamaan lalat. Tadi labah lalat. Orang kafir ni dia tak boleh beri. Nak ayat lemahnya orang kafir, dia tidak boleh. Orang kafir pula apa benda ni, Tuhan dia, berhala dia, sembahan-sembahan dia tak boleh buat walaupun seekor lalat. La yakhluqu dhubaban, walaupun mereka berkumpul semuanya nak buat seekor lalat. Ada ke orang boleh buat seekor lalat? Macam lalat sungguh, bukan lalat katung, bukan lalat rubber. Tak, lalat sungguh. Seluruh orang, jin dan manusia berkumpul untuk buat seekor lalat, tak jadi, tak boleh. Bahkan lalat tu dia kata kalau mari hingga atas hidung ni, dia boleh tepi tak? Patung boleh tepi tak? Tak boleh tepi. Lalat tu berak situ, boleh tepi tak? Tak, dia duduk situ lah. Nak ayatnya lemahnya Tuhan yang lain daripada Allah, bukan Tuhan lah. Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Selain daripada Allah, dia tidak ada kekuatan apa-apa. Banyaklah perumpamaan dalam Quran. Jadi tuan-tuan sekalian, orang yang beriman kepada Allah dia lain. Orang yang beriman kepada Allah, mereka akan berfikir bila mana mereka mendengar ayat-ayat Quran yang berkait dengan perumpamaan. Dia bukan dengar gitu macam gelembu dengar juga. Ni kadang kita dengar ayat Quran supaya macam tak dengar. Hal tu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kadang-kadang dia sebut bahasa pekau, summum bukmun umyun fahum la yarja'un. Ni sifat orang munafik. Orang munafik dengar Quran tak? Dengar Quran. Kita baca dah sebelum ni dah. Summum bukmun umyun. Dah. Bahasa buta, kau tuli, umyun pekau, buta. Summum bukmun umyun. Summum bahasa pekau, bahasa bukmun bisu, bahasa buta. Buta dalam ayat Quran ada, dah erti bahasa juga Allah Ta'ala. Ayat Quran yang jelas, yang nyata, Allah Ta'ala buat mari lagi perumpamaan nak suruh mudah faham, tapi rasa dah erti bahasa juga. Fahum la yarji'un, mereka ni tidak akan dapat kembali kepada Allah Ta'ala, balik kepada Islam kalau buat pekok gitu. Lepas tu bila kita baca ayat-ayat Allah Ta'ala, kita tengok tak? Kita tu dalam benda-benda ni, kita nak buat satu benda, kena balik pada ayat-ayat Quran tu. Dan kita kata gitu, dia dah alik juga pada Quran. Dia balik pada kain dia. Pakai kain kan boleh jadi, tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala kabadah. Kan dalam khutbah kabadah. Dalam khutbah tu,
fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya, in kuntum tu'minun. Betul tak? Ada lepas ada tu. Jika kamu balas selisih sama-sama kamu ni, kecil ke besar, nak pergi mana? Balik pada Allah. Dah balik pada Allah, nak tengok mana Allah? Tengok Quran dia lah. Kitab yang diturunkan, kata-kata dia. Nah, ilallahi war Rasul, kepada Allah dan juga kepada Rasul. Rasul tak ada dah, wafat dah. Ada hadis-hadis dia. Maka dua ni. Kalau kita balas, kita pergi buat apa? Buat dua ni. Kita berselisih, kita pergi tengok mana mula-mula. Kita tanya kita lah. Kata bila orang ajak pada Quran, ajak hadis, nak pergi tak kita? Nak ikut tak? Ada Quran hadis, nak ikut tak? Kalau dah ikut Quran hadis, berat kita. Nah, ni mula-mula sekali Allah Ta'ala sebut kalau belajar Quran ni. Sebab tu tuan-tuan sekalian ingat, kita orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, Quran dan hadis menjadi rujukan yang paling utama. Sebab tu bila orang yang beriman kepada Allah, tak kiralah dia datang ayat yang jelas-jelas walaupun tak ada perumpamaan, didatangkan kepada dia ayat yang berbentuk perumpamaan, mereka akan dapat melihat makna dan hikmah di sebalik apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala sebut, tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Adapun orang yang beriman, maka mereka yakin perumpamaan itu benar datang dari Tuhan mereka. Nampak? Allah Ta'ala kata apa? Orang yang beriman, bila dia tengok perumpamaan yang ada dalam Quran, dia pun kata, ya, ni datang daripada Allah Ta'ala. Tapi dia tak kata saja, dia ikut, dia dengar, dia patuh. Kalau hak yang hak dia patuh. Dan hak yang Allah Ta'ala khabar tentang larangan-larangan, keburukan-keburukan, maka dia jauh, dia tinggal. Maka itulah tuan-tuan sekalian, tanda hati dia disinari hidayah dan petunjuk Allah Ta'ala. Orang kafir lagu mana pula? Orang munafik, orang kafir, dia akan kata, fa ammal ladina kafaru wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Orang kafir, ada pun orang-orang yang kafir. Kafir ni makna dia engkar. Engkar makna dia. Engkar ni makna apa? Tak terima. Tak terima hak Allah Ta'ala khabar tu, dia tak mau terima. Kalau tak mau terima, ada benda. Dia akan jawab lagu mana? Dia kata, madza aradallahu bihadza mathala. Allah, dia kata, apalah sangka, apakah dia kata, apakah maksud Allah Ta'ala menjadikan untuk ini untuk perumpamaan? Maknanya perumpamaan tak ada benda satu. Tak ada bendanya, tak ada. Dia akan kata gitu. Tak ada faedahnya. Perumpamaan. Ni tuan-tuan sekalian, ada sebab turun ayat ni. Sebab turun ayat. Akhraja Ibnu Jarir At-Tabari fi tafsirhi, keluarkan hadis ini daripada Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, an jama'atin minas sahabah, daripada satu kumpulan sahabat-sahabat Nabi, lamma daraballahu hadaini al-masalaini lil munafiqin, ketika mana Allah Ta'ala membuat dua perumpamaan kepada orang munafik. Sebelum daripada ni kita tu dah. Perumpamaan orang munafik, ingat lagi? Padang dah ingat dah tu. Apa dia? Perumpamaan yang pertama, yang kita baca dah. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Ada lagi belum ni?
Padang tak tahu juga. Belek Quran tengok depan ada. Ada ke tak lagi? Macam ada ajar belajar lagi. Ada dah lah sebelum ni ayat tu. Cerita tentang orang munafik. Tu. Perumpamaan orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Bila nyala api, falamma adaa'at ma haulahu, bila nyala terang sekali, terang semua sekali. Zahaballahu binurihim, Allah Taala padamkan api itu. Ni perumpamaan orang munafik. Satu lagi perumpamaannya, baru saya dah habis lagi ni. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun. Au kasayyibin minas sama', ataupun seperti sayyibin minas sama', hujan yang turun dari langit. Dalam keadaan fihi dhulumat, dalam kegelapan, wa ra'd, hujan turun lebat, kemudian gelap gelemak, kemudian bunyi petir pula gurgang-gurgang, wa barq. Sehinggalah habis ayat tu, Allah Ta'ala buat perumpamaan. Baik, bila gitu tuan-tuan sekalian, qala al-munafiqun, kata orang munafik, dia kata Allahu a'la wa ajalla min an yadriba hadhihi al-amthal. Lalu dia kata Allah Ta'ala dak buat perumpamaan lagu tu. Orang munafik dia buat ngaji. Dia buat ngaji, dia kata tak ada-adanya Allah Ta'ala dak buat gitu perumpamaan gitu. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ni. Fa'anzalallah, lalu Allah Ta'ala turunkan, innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, sehinggalah ulaika humul khasirun. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, kita kalau ada perumpamaan ataupun ayat-ayat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sebut kepada kita, maka tuan-tuan sekalian, ingat, kita perlu mengambil peringatan, mengambil pengajaran, menggali hikmah-hikmah, memahami dan kita beramal dengan perumpamaan-perumpamaan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah Ta'ala sebut tuan-tuan sekalian, yudhillu bihi katsira, dengan perumpamaan tadi Allah Ta'ala menyesatkan, yakni dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Maksud disesatkan Allah itu ialah bahawa orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mahu memahami petunjuk-petunjuk Allah dalam ayat ini, kerana mereka itu ingkar dan tidak mahu memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, maka mereka itu menjadi sesat. Maknanya orang tu tak terima, bila tak terima dia akan jadi sesat. Dia jadi sesat. Baik, dia tak faham, tidak mahu memahami, dia tidak mengambil petunjuk, dia tidak mendapat apa-apa faedah daripada perumpamaan yang dia buat, maka dia menjadi sesat. Orang yang lagu tu dia sesat, ni orang kafir, orang munafik. Wa yahdi bihi katsira. Dan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Yani Allah Ta'ala dengan perumpamaan yang sama, bila diambil, dipahami, diikuti, maka dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kalau tak beriman, tak ada benda, macam ada benda satu lah, gelap hati dia, tak nampak jalan, tak nampak petunjuk hidayah Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Sebab tu kita ajak balik pada Quran, ajak balik pada sunnah. Tapi kalau orang dia tak nampak jalan tu, hati dia gelap, otak dia pun gelap, tuan-tuan sekalian, tak jadikan Quran sebagai pedoman, hidup dia sesat. Sesat jauh.
Tu. Jadi Allah menyesatkan dia. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang fasik. Allahu akbar. Tuan-tuan sekalian, mari kita pakat buka pintu hati kita. Tengok molek, faham molek ayat-ayat Allah Taala. Sebab tu baru kita boleh buat. Kita tengok buat benda-benda pun tuan-tuan sekalian dengan ayat Allah. Kita ajak orang nak ajak orang buat baik ni. Ajak orang lah ni, orang ajak satu lah ke? Mana? Satu lah ke? Satu ni siapa suruh? Siapa suruh? Siapa suruh? Kita diri nak. Allah Ta'ala kabar dalam Quran, kabar dalam hadis. Ada tak ayat Quran? Bawa ni. Ada ayat Quran? Tak ada, reka. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, jangan kamu berpecah belah. Pegang teguh kamu dengan tali Allah, jangan kamu berpecah belah. Tak. Satu. Lama dah pakai ayat ni. Kan learning baru, dulu pakai ayat ni kau. Dah. Orang PAS pakai ayat ni, orang UMNO pakai ayat ni. Orang satu dah akal. Tak dengar lagi tau. Orang lain tak dengar lagi. Dah dengar lagi. Tak dengar lagi ayat ni. Orang UMNO pakai ayat ni dulu. Walaupun tak sama dengan PAS. Itu bukanlah cerita politik, tapi nak ayat cara kita mentafsir tu satu hal je kau. Sebab tu tuan-tuan, dia diikat dengan apa? Berpegang teguh kamu dengan tali Allah. Yang kita duk buat ni kerana perintah Allah Ta'ala. Hak ikut Quran suruh, hak hadis suruh. Jadi betul tak? Dia tak, kalau tak betul, kalau kita tak mau ikut Quran, tak mau ikut Quran, maka doa. Dah, kita tak mau ikut agama, tak mau ikut Islam, maka doa. Maka doa. Zaman dulu orang musyrikin ajak Nabi bersatu juga. Dia ajak Nabi bersatu. Itu turun surah Al-Kafirun. Dia kata, wahai Muhammad, mari kita pakat, kita hidup molek-molek sama-sama bertolak ansur. Hari ni, tahun ni kita sembah Tuhanmu, tahun depan mu sembah Tuhan aku pula. Kita satu hidup, dak balas dah kita. Sebab kita pakat sama-sama kita. Dia ajak satu ke? Atau Allah Ta'ala sebut, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tahu dah makna dia? Cari dalam Quran lah. Tu nak suruh saya kabur juga. Duk baca semua ayat tu tak tahu lagi makna. Buka ayat Quran, makna apa? Dah. Halakum dinukum waliyadimu, agamamu, aku agamaku, kata Nabi. Kerana Allah Ta'ala suruh ajar. Dah. Dalam bab ni lah. Jadi nak ayat tuan-tuan sekalian, dia bersatu ni, dia bukan saja bukan saja orang PAS, orang no, ajak belaka. Tapi syarat dia saja kena ikut Islam. Tak ikut Islam tak jadi. Tak jadi. Kena ikut Islam. Ikut Islam. Ikut Quran, ikut hadis, ikut agama. Itu kaedah dia. Hal ni kita kena faham dulu. Kadang-kadang orang tak faham. Asas utama tu atas kenapa? Yang duk belah apa duk satu, duk bersama begini tuan-tuan sekalian. Kerana kita kerahkan yang belaka dak ikut agama. Hari ni tuan-tuan sekalian, orang PAS dah ikut agama tak betul. Orang UMNO dah ikut agama tak betul. Siapa dah ikut agama tak betul lah ke? Betul tak? Ke mana? Ke betul? Tu dah orang lagu Kalau orang ikut agama betul tak? Tanya kali. Betul. Dah kita pakai ikut agama lah. Kalau semua ikut agama, jadi betul tak? Jadi betul lah ke? Tu dia. Jadi, tu yang kita belajar dululah. Dia. Padang. Ayat ke-27 ni mana cerita ni? Kena berhenti dia lah. Nampak dah gaya. Sebab ada kematian kapan betul nak semayang lepas isyak. Jadi
Kira-kiranya kalau kita semayang pun dah lah. Ada? Ha? Dia tak mayal paisa selalu. Dia kata dang kata jadi dia kata dang tu maknanya kita kena cepat sikit lah. Ayat ni lagi kita sambung 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, bila kita baca ayat-ayat Allah, kita kena rendahkan diri kita. Kita kena buang hak fikiran kita, hak kita rasa cerdik kita tu. Kadang-kadang kita rasa cerdik ini tuan-tuan sekalian, kadang-kadang ayat Quran pun kita apa ni? Kita hang-hangi. Ayat Quran, hadis Nabi kita hang-hangi. Sebab apa? Kita rasa cerdik kita. Tuan-tuan cerdik ke? Allah Taala cerdik. Kalau rasa tuan-tuan lebih cerdik, kita dah nak kata apalah. Habis dah lah. Tak sama hari sejik. Dan mana gitu. Tu masjid kan rumah Allah. Jadi tuan-tuan sekalian sekadar itulah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak biar kita faham banyak dalam benda dalam Quran yang mesti kita ikut, mesti jadikan panduan. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kita buat sekadar yang kita mampu insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.